Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abbas bin Muhammad Fauzi. Mengenal kepada kajian kami ini membincangkan tentang cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semenjak bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kesan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini terhadap rakyat Malaysia juga kami ingin bincangkan. Kami juga akan membincangkan hubungan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dengan etika berekonomi di dalam pelbagai peradaban. Akhir sekali ialah kami ingin membincangkan penyelesaian terhadap masalah, cabaran dan kesan tempoh Perintah Kawalan berdasarkan etika berekonomi di dalam pelbagai peradaban. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang kajian kami ini, lebih baik dahulu kita mengetahui maksud-maksud yang atau perkataan-perkataan yang kami kaji. Okay. Perkataan pertama yang perlu diketahui ialah ekonomi. Okay. Definisi ekonomi ialah ilmu pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Okay. Apa itu cabaran? Cabaran ialah faktor yang menguji ketabahan dan kemampuan seseorang. Okay. Yang last sekali ialah etika. Etika merupakan prinsip akhlak atau moral, atau lebih mudah lagi ialah kebiasaan rakyat-rakyat terdahulu yang sekarang menjadi aras kesopanan. Semua maksud definisi ini ialah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Objektif bagi kajian kami. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti definisi ekonomi, cabaran ekonomi dan etika berekonomi. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji cabaran ekonomi rakyat Malaysia sejak bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Objektif yang ketiga pula ialah untuk mengenal pasti hubungan di antara cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sejak bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Objektif bagi kajian kami. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti definisi ekonomi, cabaran ekonomi dan etika berekonomi. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji cabaran ekonomi rakyat Malaysia sejak bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Objektif yang ketiga pula ialah untuk mengenal pasti hubungan di antara cabaran ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sejak bermulanya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Armin Musyid bin Abdullah. Sekarang saya akan menerangkan cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Astro Awani, hampir 2.8 juta pekerja informal dijangka berdepan dengan risiko kehilangan punca pendapatan jika Perintah Kawalan Pergerakan penuh dilaksanakan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Aziz berkata, sekiranya sektor ekonomi ditutup, bilangan rakyat yang menganggur pula dijangka mencecah 1 juta. Kesan PKP menyeluruh akan lebih dirasai oleh golongan berpendapatan rendah seperti golongan B40 dan juga M40. Kebanyakan golongan ini hanya bergantung dengan kerja tetap mereka dan mungkin tiada sebarang simpanan yang besar dalam menghadapi PKP ini. Ada juga yang hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka bekerja untuk melangsungkan hidup dan memberi makan kepada keluarga sendiri. Sekiranya mereka tiada pekerjaan, siapa lagi yang akan menanggung keluarga? Kita juga perlu ingat bahawa sektor pembuatan dan juga perkilangan juga menggaji ramai rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. PKP penuh bukan saja akan meningkatkan pengangguran tetapi juga mendatangkan kemudaratan kepada rakyat, termasuk impak sosial yang akan mengambil masa yang lama untuk diperbaiki. Semasa PKP 1.0, kita dapat lihat 68% perniagaan melaporkan tiada jualan ataupun hasil semasa. 42.5% perniagaan memerlukan lebih daripada 6 bulan untuk pulih dan 2 daripada 3 perniagaan akan menanggung tunggakan hutang dalam tempoh 6 bulan. Hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban adalah setiap individu perlulah mempunyai sikap berdaya saing, tidak membuang masa dan bijak mengambil peluang walaupun dalam keadaan yang genting. Kemahiran teknologi juga perlulah dikuasai, tidak mengira umur. Seperti yang kita lihat, kebanyakan perkhidmatan dijalankan di atas talian. Cabaran yang kedua adalah dari segi peningkatan jumlah pengangguran.
Kadar pengangguran di negara ini kini berada pada tahap 5.3% apabila seramai 826,000 penganggur direkodkan setakat Mei 20 tahun lalu. Sekaligus merekodkan kadar tertinggi sejak 27 tahun. Ketua Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, sebelum penularan COVID-19 ini dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kadar pengangguran negara berada di bawah 4.0% sejak 1993. Namun, sejak bulan Mac 2020, kadar pengangguran telah mula meningkat sehingga mencapai 5.3% pada Mei 2020. Tidak dinafikan, kita juga mempunyai jumlah graduan yang dilahirkan oleh Institut Pengajian Tinggi IPT yang melebihi keperluan tenaga kerja menjadi antara faktor ramai siswa ZAH menganggur. Masalah itu ditambah pula dengan penularan COVID-19 yang mendorong majikan mengurangkan tawaran pekerjaan kepada graduan. Ketua Akademi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari berkata, perkembangan itu mewujudkan isu ketidakpadanan dalam pasaran pekerjaan. Sebagai langkah penjimatan dan waspada, majikan bertindak mengurangkan tawaran pekerjaan kepada graduan bagi mengawal aliran kewangan syarikat. Penciptaan peluang pekerjaan yang terhad ini menyebabkan wujudnya ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan. 1 daripada 3 graduan akan bekerja dalam bidang tidak sepadan dengan kelayakan mereka. Hubungannya pula adalah graduan itu sendiri perlu menonjolkan bakat dan kelebihan diri agar menjadi pilihan syarikat untuk diambil bekerja. Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam membuka peluang pekerjaan yang meluas kepada semua orang supaya kekosongan yang ada diisi oleh pekerja yang berkebolehan. Cabaran ketiga adalah isu pemotongan gaji. Lebih banyak syarikat akan melakukan pemotongan gaji sehingga 50% terhadap pekerja mereka sekiranya sekatan pergerakan penuh diteruskan sehingga satu tempoh yang lama. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, ini kerana banyak syarikat yang telah terjejas dan terpaksa melakukan pemotongan gaji pekerja. Menurutnya, pemotongan gaji tersebut perlulah mendapat persetujuan daripada pekerja dan memaklumkan kepada pejabat buruh terlebih dahulu. Syarikat terpaksa untuk mengurangkan kos dengan melakukan potongan gaji kepada pekerjanya jika bersetuju. Pekerja juga harus ingat bahawa kalau syarikat tidak dibantu untuk mengurangkan kos dalam masa yang mencabar ini, syarikat berkemungkinan besar terpaksa membuang pekerja. Jadi adalah lebih baik syarikat dibantu untuk mengurangkan kos supaya dapat bertahan dan bekerja masih ada pekerjaan. Jika ekonomi pulih semula, syarikat boleh bayar gaji yang asal. Terdapat banyak syarikat terutamanya daripada sektor pelancongan telah melakukan pemotongan gaji untuk bertahan daripada ditutup. Potongan gaji ini perlulah dilakukan secara fleksibel dengan tidak membuat potongan yang sama kepada semua pekerja. Hubungannya dengan etika berekonomi adalah pekerja perlulah bertolak ansur antara syarikat. Majikan perlu mengkaji masalah dan kesesuaian pemotongan gaji kepada setiap pekerja seperti isi rumah, tanggungan dan juga penempatan. Kesan kepada masalah-masalah tadi dari sudut ekonomi. Pengangguran akan menyebabkan tenaga kemahiran yang dihasilkan oleh institusi-institusi di Malaysia tidak akan digunakan sepenuhnya. Ini akan menyebabkan berlakunya pembaziran. Pemotongan gaji juga akan menjadikan hasil kerja semakin berkurang. Kerana apabila pendapatan rakyat semakin berkurang, mereka akan cuba untuk mengekalkan gaya hidup mereka sebelum ini dengan mencari sumber pendapatan yang baharu. Ini akan menyebabkan masa mereka menjadi padat dan hasil kerja juga turut berkurang. Hilang sumber pendapatan bermaksud rakyat di Malaysia mula dibuang kerja dan dipecat. Pendapatan negara Malaysia antara pendapatan negara ialah berdasarkan hasil yang dibuahkan daripada syarikat-syarikat di Malaysia ini. Apabila syarikat itu mula mengurangkan kerja, maka hasil yang mereka keluarkan juga mula berkurang. Lalu pendapatan negara turut berkurang. Kesan dari sudut emosi pula ialah pengangguran akan menyebabkan graduan mula putus asa untuk mencari kerja apabila cubaan mencari kerja berkali-kali telah pun gagal. Pemotongan gaji akan menjadikan emosi pekerja menjadi tidak stabil kerana mereka akan cuba untuk mencari pendapatan yang lain bagi mengekalkan gaya hidup mereka sebelum berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Yang terakhir sekali ialah kesan apabila hilangnya sumber pendapatan, rakyat akan cuba untuk membiasakan gaya hidup baharu
dan mencari sumber pendapatan baru untuk mengubah gaya hidup dan memulakan perkara baru secara drastik akan menyebabkan akan memberi tekanan kepada seseorang, maka rakyat akan mengalami tekanan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Fahmi bin Mansur. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan mengenai solusi ataupun penyelesaian kepada cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Penyelesaian yang pertama adalah dengan beralih ke bidang kerja yang baru. Perkara ini dapat memberikan seseorang itu pengalaman yang baru, malah lebih menyeronokkan. Penyelesaian yang kedua adalah dengan melakukan perniagaan secara atas talian. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi, kita dapat menikmati pelbagai kemudahan hasil inovasi dan aplikasi teknologi dalam kehidupan harian. Evolusi telefon kepada telefon bimbit dan seterusnya menjadi telefon pintar telah mengubah landscape masyarakat hari ini, di mana setiap perkara bergerak dengan pantas dan singkat, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Begitulah juga penggunaan aplikasi di telefon pintar, di mana pelbagai aplikasi yang diperkenalkan termasuklah perniagaan secara atas talian. Hanya dengan sambungan internet, perniagaan atas talian atau dikenali sebagai e-dagang membolehkan sesiapa sahaja melakukan urusan jual beli secara maya. Penyelesaian yang kedua adalah kita tidak perlu memilih pekerjaan. Sebagai contohnya, berbekalkan diploma dan ijazah yang dimiliki selepas 2 hingga 4 tahun pengajian, peluang mereka memperoleh pekerjaan bergaji setimpal kelulusan kelihatan semakin sukar, melainkan jika berpeluang menyertai perkhidmatan awam. Situasi itu menyebabkan peningkatan jumlah graduan dan siswazah menganggur, selain ramai terpaksa menceburi pekerjaan bukan bidang pengajian, selain dibayar gaji atau imbuhan tidak setimpal kelulusan yang dimiliki. Penyelesaian yang kedua adalah bantuan yang diberikan oleh kerajaan banyak membantu. Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif memperkenalkan beberapa bantuan bagi meringankan beban yang terpaksa ditanggung rakyat ketika ini. Contohnya termasuklah memberi bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan untuk tempoh maksimum 6 bulan pada pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Kerajaan juga turut mengumumkan kemudahan pengeluaran air lestari bagi pencarun kumpulan wang simpanan kerja KWSP. Saya akan menyimpulkan dan berumusan mengenai pembentangan kami pada hari ini. Tuntasnya, pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Tambahan pula dengan pelaksanaan arahan penjarakan sosial dan Perintah Kawalan Pergerakan, majoriti pekerjaan terutamanya yang bergantung kepada interaksi kepada pelanggan secara fizikal turut terkesan. Pandemik COVID-19 adalah masalah global. Kerajaan Malaysia komited dalam membantu rakyatnya yang memerlukan bantuan. Usaha yang diambil oleh kerajaan dalam menanganinya ternyata memberi impak positif kepada rakyat Malaysia dengan memberikan bantuan secukupnya untuk rakyat. Pelbagai peruntukan dan inisiatif telah diumumkan untuk menggunakan kesan krisis kepada rakyat. Sebagai contohnya, kerajaan memperkenalkan inisiatif bantuan sara hidup. Bantuan sara hidup atau BSH adalah satu bantuan daripada kerajaan yang ditujukan kepada beberapa kategori penerima yang telah dikenal pasti. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai kepada penerima yang layak dan ditentukan melalui satu set kriteria yang telah diumumkan oleh kerajaan. Selain bantuan tunai, mereka yang menerima BSH juga layak untuk menyertai skim karat kematian yang diwujudkan di bawah BSH ini. Dalam suasana semasa yang mencabar dan penuh dengan pelbagai ujian ini, rakyat Malaysia haruslah menjaga adab dan perlakuan. Kesabaran, ketenangan dan kesopanan amat perlu diamalkan. Sudah terang lagi bersuluh, pandemik COVID-19 telah mengganggu rutin hidup kita sebelum ini yang bergerak bebas dan melakukan tugasan atau amalan harian masing-masing. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, masyarakat di Malaysia haruslah berbuat baik dengan berkongsi perkara yang memberikan kebaikan kepada orang lain di media sosial. Sebagai contohnya, berkongsi video lucu bertujuan untuk mengurangkan stres ketika berada di rumah. Kita juga boleh berkongsi tips untuk amalan seharian di rumah bertujuan menghilangkan kebosanan. Tidak kurang juga berkongsi idea untuk bersenam semasa tempoh ini. Semuanya agar masyarakat tetap menjaga kesihatan walaupun pergerakan kita terhad. Setiap rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin meruncing, jalan terbaik adalah untuk rakyat bertindak bijak mendisiplinkan diri serta mematuhi arahan prosedur operasi standard SOP. Setiap individu mempunyai peranan untuk memastikan penurunan kes COVID-19.
patuh kepada SOP seperti memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan, mengamalkan penjarakan sosial dan fizikal, di samping mengelakkan dari berkumpul terutama di tempat awam.